Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Taala bagi kita makan, bagi kita minum, dan kita ingat itu perkara paling penting dalam hidup kita. Dapat makan, dapat minum. Lain tak ada. Lepas kita makan, minum, kita pun rasa nak buang air besar, kecil, kita pun pergi tandas. Hari-hari kerana kita nak makan, kita nak minum, kita kerja, cari duit. Dapat duit, beli makan, minum, pakaian. Lepas tu rasa nak berak, kencing, pergi tandas. Mau puaskan nafsu syahwat, pergi kat bini. Itu je lah kerja. Itu kerja yang Allah mahu kita buat, ataupun itu semua yang kita kena buat sebab kita terpaksa buat lah tu. Manusia datang kat dunia ni mana tak ada rasa makan. Malaikat yang jadi manusia tu, dia datang masa dah mula rasa lapar, kerja. Apa dosa yang dia dulu heran kenapa manusia buat, dia orang pun buat. Last-last yang dah tak nak jadi manusia, nak jadi malaikat balik. Allah bilang, apa jadi pada dosa kamu buat tu, biar aja. Kamu kena diseksa. Apa seksa kamu nak? Di dunia ke di akhirat? Dia orang kata tak apa di dunia. Kaki bawah, kepala bawah, kaki atas, sampai kiamat. Jadi itulah yang Yazid buat dulu sebelum dia kenal Husain ni. Sebelum dia kenal saya, itulah kerja dia. Dia manusia tapi perangai haiwan. Macam Sufyan ni, masih lagi. Pergi bekerja, untuk apa dia bekerja? Cari duit kan? Duit untuk apa? Cari makanan kan? Minuman, pakai. Lepas tu, berak, kencing, pergi tandas. Yang dia makan, minum tu, kena buang lah. Untuk dapat beli makanan ni, kerja. Apa istimewanya Sufyan? Apa istimewanya orang pergi kerja cari duit tu? Hanya nak cari makanan, minuman untuk dibuang lah, hari-hari. Lepas tu ada syahwat sikit macam Rashidi, lazat. 15,000 kena bayar hantaran serba satu untuk dapat seorang perempuan. Sebelum dia dapat perempuan tu, kenapalah aku tak ada Allah bagi perempuan seorang pun, mengeluh. Dia tak ada duit tapi dia nak perempuan. Saya ingat lagi dia mengeluh. Dia tak ada duit tapi mengeluh, kenapalah tak ada seorang perempuan pun nak aku. Allah bagi dia perempuan. Lepas tu dia kata, ini isteri aku, aku punya. Aku akan lanyak dia ikut suka aku. Itu je lah pencapaian dia, setakat ni lah. Selain daripada bekerja, cari duit, berak, dia dapat seorang isteri untuk dia penuhkan syahwat dia. Si Hanzalah dalam menunggu, ialah haiwan jenis tu juga. Jadi haiwan aja tu.
Kalau agama ni tak ada, apa bezanya dengan badak, dengan lembu, kucing? Apa beza Sufian sekarang, dulu, dengan badak? Badak makan juga dia, hanya dia tak kerja lah. Lepas tu dia beranak juga, dia minum juga, dia pergi tandas juga. Lembu macam tu juga. Apa keistimewaan manusia ni kalau agama tak ada? Dia tak ada beza tuan dengan haiwan lain. Lepas tu nak masuk syurga. Syurga bukan dibuat untuk haiwan. Lepas tu tunggu aku di syurga, jumpa aku di syurga. Macam Sufian, dia tentu nak masuk syurga. Perangai macam haiwan, buat apa pun haiwan. Dengar tak cakap, terus nak jadi haiwan. Pilih nak jadi haiwan. Lepas tu di akhirat, bila haiwan semua jadi tanah, alamak, alangkah baik kalau aku juga jadi tanah. Mana boleh? Jadi manusia seluruh dunia ni, dia nampak ada manusia. Rupa lah. Kelakuan, perangai, perbuatan, semua haiwan. So dia orang ada satu Colonel Amiruddin, dia tak panggil United States of America, the Animal Kingdom of America. Dia cakap terus saja. Maknanya negara haiwan Amerika, yang disanjung sebagai negara besar, negara kuat. Negara haiwan, haiwan. Manusia semua di Amerika tu macam haiwan. Bukan Amerika saja, seluruh dunia. China, India, Malaysia, apa saja haiwan. Yang mendudukinya haiwan. Kalaulah perbuatan manusia itu saja. Makan, minum, kerja untuk cari duit, beli makan, minum, berak macam Hanzalah hari-hari. Berak, kencing, kerana perut dia rosak. 3 ke 4 kali saya kena berak. Ada pula 3-4 hari tak berak. Jadi tak upah, haiwan aja. Kita ni kalau beragama tak ada, itu pun manusia tak faham. Bangga pada haiwan, pergi sembelih lembu tu kemain lagi. Hari raya haji, yang Islam, yang bukan Islam, semua minum katak Cina, cengkerung, cengkarung, apa-apa pun makan. Sembelih semua untuk makan dia. Jadi haiwan semua maknanya. Itu kalau nak haiwan dia, dah Allah dah buat haiwan dah. Dah buat kambing, lembu semua. Kau nak jadi haiwan juga, kata Allah. Lepas tu kau haiwan, makan haiwan lah. Kambing, lembu tak boleh makan kamu. Kamu makan dia. Wah, kau main lagi. Seronok kat dunia ni jadi haiwan. Jadi sebab itu Allah, bila datangkan Nabi pada dia orang tak mau terima, tolak. Allah lenyapkan dia dari muka bumi. Dah lah, Allah nak jadikan kamu manusia supaya berjaya, supaya selamat, dapat masuk syurga, nak jadi haiwan juga. Baiklah, tak payah, mati je. Macam Rasidi ni, kau nak jadi haiwan, nak buat apa hidup ni? Jadi Allah jadikan kita manusia. Manusia ni beza. Dia ada roh, dan dia ada fikiran, dan dia ada amalan. Haiwan tu dia tak ada fikiran, diikut aja apa Allah mahu. Allah perintah kat dia, dia buat. Yang Allah tak perintah dia makan, dia tak boleh makan. Dia bukan boleh makan ikut suka mereka macam manusia. Macam Cina, orang Cina makan ikut suka dia.
orang-orang Sakai, orang keturunan Sufiannya makan ikut sukati. Sufian ni sebenarnya keturunan Sakai, Sakai Minang. Minangkabau ni ada Sakai ni. Yang Sufian ni dia bukan Minang Bandar, Minang Sakai. Dalam hutan. Jadi Minang tu, itulah jadi haiwan. Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu bagi manusia akal supaya manusia pilih agama. Akal tu diberi supaya manusia pilih agama. Lepas tu jangan guna akal. Dah tu kalau tak guna akal jadi haiwan lah. Kalau kita guna akal, tak manasabah kita pilih jadi haiwan. Sebab kita adalah ciptaan yang terbaik. Manusia ni adalah ciptaan Allah yang terbaik. Dijadikan dia untuk Allah, bukan untuk siapa. Itu namanya terbaik. Dan dicipta yang lain-lain tu untuk khidmat pada kita. Langit, bumi, matahari Allah cipta. Darinya turun hujan. Dari hujan tu datang tanaman. Dari itu datang macam jenis haiwan, ikan. Manusia makan. Manusia tu dibuat untuk apa? Untuk siapa? Manusia tu dibuat untuk Allah. Tak merasai syukur pula dicipta untuk Allah. Macam Yazid, dia nak seronok. Seronok bukan dicipta untuk Allah. Kalau kita duduk dalam dunia nak seronok, kita jadi haiwan. Kita bukan dijadikan untuk seronok, untuk jadi haiwan. Allah dah buat haiwan dah. Sebahagiannya kita boleh pakai untuk kenderaan. Ada sebahagian untuk kita makan, untuk tolong dalam tanaman, pertanian. Allah tundukkan semua. Allah tundukkan kapal untuk berlayar. Dan manusia dapat melalui lautan yang luas dan mencari khazanah Allah di dasar laut. Kata Allah, tak kamu lihat semua ni? Bagaimana aku tundukkan benda-benda ni untuk kamu. Namun kamu lupa aku. Macam Yazid lupa Allah. Kan? Bila diberi kesusahan, baru ingat. Bila tak diberi kesusahan, lupa. Balik jadi haiwan balik. Masa diberi kesusahan, ingat Allah sikit. Allah kata, kalau aku kendaki waktu kamu di laut tu, aku tenggelamkan kamu. Dan bila kamu waktu tu kemain lagi kamu merayu. Macam aku sajalah Tuhan, tak ada Tuhan lagi dah. Dan tak ada siapa boleh tolong kamu. Masa tu kamu kata aku je. Aku selamatkan kamu. Lepas tu bila kamu dah selamat di daratan, kamu kembali balik. Itulah yang berlaku. Hampir setiap waktu, setiap hari, setiap bulan. Tamsil ni Allah bagi tahu dalam Quran lah. Di manusia tak baca Quran dan tak berfikir. Macam Rashidi, baca Quran tak fikir. Baca je nak dapat pahala. Saya baca ni dapat pahala, nak habis satu juz. Dalam bulan Ramadan ni 30 juz. Saya nak dapat pahala je. Fikir tak ada. Quran tu bukan maksud utamanya kita. Apa pun bukan untuk dapat pahala, untuk sukakan Allah. Jadi kita baca Quran untuk buat Allah suka. Bila kita berfikir setelah membacanya. Bukan kita baca je, kita fikir. Sebab itu kita kena baca Quran, tahu maknanya dan tahu tafsirnya dari mereka yang membuat tafsir yang betul. Supaya kita dapat berfikir.
Bukan satu muka surat tu 10 minit je. Satu muka surat 1 jam. Dengan fikir. Kalau baca memanglah 5 minit. Kalau dibaca tafsir tu pun 1, 2, 3 muka surat 10 minit. Tapi kalau fikir dia tak 10 minit. Jadi orang-orang terdahulu kata mereka berfikir tentang Quran sepanjang malam. Kalau baca je tak payah sepanjang malam. Baca habislah. Macam Rashidi aku tengok. Dia lelaki bagus lah, dia kata dulu tak baca langsung. Malulah sikit. Awak orang Islam, Quran tak baca. Tuhan awak Allah, kitab Allah awak tak baca. Tuhan awak siapa? Allah. Kitab dia awak baca tak? Tak. Dia hanya masa kenduri kahwin je kita baca Quran ni. Ada majlis keberhentian, kita baca lah Yasin. Kat kubur kita baca lah, baca buka. Kita nak kahwin nanti khatam Quran lah kita baca depan Pak Imam. Ya tak? Itu je lah Quran. Masa kecil tu kita belajar, habis tu kita dah tak lupa Quran terus. Sibuk dengan belajar dunia, sekolah menengah, Quran dah tak baca dah. Dah ikut dakwah, baru teringat orang suruh kita baca Quran. Tu pun teringat baca, tak teringat langsung tak baca. Tiap kali bagi tahu baru nak baca Quran. Lama tak bagi tahu lupa. Macam Rashidi. Bodoh punya budak. Otak apa? Otak lembu. Otak lembu ni kena pukul baru dia buat. Bukan dia boleh disuruh je. Zap, pukul buat. Lepas tu berhenti. Zap, buat. Pukul berhenti. Macam dia lah. Tapi lembu kurus lah dia. Allah SWT bagi tamsil manusia ni umumnya lembu. Haiwan dia lembu. Yazid tu dia tak sedar dia lembu. Dia cakap, sekarang dia cakap, betul. Mana ada dia setuju kat dalam hati dia tu. Ya, macam baik betul. Semua setuju. Kenapa Allah bagi tahu kita lembu? Sebab fikir tak ada. Tak guna otak. Macam Hanzalah lembu. Tak guna otak jadi lembu lah. Kalau jadi otak, tak jadi lembu dia. Kan? Baru dia jadi manusia yang Allah cipta untuk dia. Untuk jadi kekasih dia. Untuk dalam dunia ni taat perintah dia. Cara yang dia mahu dan dengan niat nak sukakan dia. Usaha nak jadikan manusia ni manusia seperti mana Allah kehendaki tak dibuat. Usaha nak jadikan manusia ni haiwan, semua lari. Kumpul. Sekarang kalau kumpul semua manusia ni, siapa nak jadi haiwan? Semua kumpul lah. Nak jadi manusia, seorang pun tak ada. Umpama dia lah, kalau dikumpulkan semua rakyat manusia ni, seluruh dunia dikumpul, ditanya, mana satu nak? Jalan mana? Jalan cari makan, cari makanan, rumah besar, kereta besar, kenderaan. Lagi satu, jalan ikut perintah Allah. Agak-agak berapa ramai yang mau jalan ikut perintah Allah? Di dunia ni. Itulah namanya Allah bagi tahu ini jalan yang sempit, lurus, lurus sempit, kecil. Yang jalan yang nak jadi haiwan tu hampir semua. Sebab itu apa-apa kalau kita nak cari duit lah, kita tak boleh berniaga berbenda yang apalah, nak bawa manusia kepada Allah ni tak boleh. Tak boleh jadi kaya. Kau nak kaya kena berniaga benda yang manusia suka lah. Makanan, pakaian.
Yang suka sangat tukar pakaian, perempuan. Tudung, tak. Jadi kalau bisnes pakaian lelaki kurang, kena pakaian perempuan. Lagi laku alat cantik perempuan. Mana jutawan tu semuanya yang bisnes kosmetik lah. Satu doktor kata saya mula nak jadi doktor mata. Lepas tu saya tukar jadi doktor plastik surgery kat Singapura. Saya punya patient bertambah. Kalau sakit lain yang bayar 100, 200, yang ini 2,000, 3,000, 40,000 semua boleh. Dengan masa singkat dia jadi kaya, doktor tu. Kat Singapura dia ada rumah, mana boleh kat Singapura orang ada rumah sebuah tu. Ferrari dia kata. Last dia jumpa doktor, dia sakit. Cancer. Stage 4. Selepas tu semua dia punya keseronokan kaya hilang. Lepas tu dia tulis sirat. Apalah hidup? Apalah Ferrari? Dia tak ada guna hidup kalau tak cinta, sayang. Last mati lah doktor tu, Cina. Banyak orang macam tu, bukan dia seorang. Dilanda dengan keseronokan kaya, last nyawa habis. Berita sekejap je, terus kegembiraan tu hilang habis. Satu orang yang ada Ferrari, rumah besar kat Singapura, orang semua tengok, pandang, diberitahu akan mati dalam masa sebulan 2, boleh gembira. Hanzalah. Kalau Hanzalah ni sekarang diberi berita dia ada kanser, dalam sebulan mati. Agak-agak dia masih ingat ke dengan janda tu lagi? Tak ada dah. Jadi hari ni keseronokan manusia kat dunia ni sekejap je hilang. Bukannya boleh lama. Nak. Satu orang yang kaya, yang diberitahu dia akan mati, dia tak ada apa lagi dalam apa yang dia ada. Akan hilang semua. Tak lama lagi akan hilang. Tinggalkan saya. Ferrari saya hilang, rumah hilang, semua hilang. Apa dia? Itulah hakikat sebenar kehidupan. Semua yang dilihat sebagai memberi kelazatan, keseronokan, itu semua tipu daya saja. Satu berita mati je dah bila. Firaun dengan kemegahan dia, bila diberitahu oleh nujum dia yang ada orang akan lahir di kalangan Bani Israel, hancurkan kerajaan dia, dah habis. Dia nak seronok tak boleh dah. Belum lagi berlaku tu, lama lagi. Dia dah sedih dah, dia dah takut dah, dia dah tak ada gembira lagi. So dia bagi arahan supaya semua anak-anak orang Bani Israel dibunuh. Dia orang kata kalau macam ini, siapa nak jadi pekerja kita, hamba kita? Okey, 1 tahun bunuh, 1 tahun tak bunuh. Jadi bila Nabi Musa AS datang, Firaun dah tahu lah ini dia orang dia. Belum dia besar lagi, bau kecil je, dia hanyut kan. Pergi kat istana dia dah tahu dah itulah dia. Dia nak bunuh dah. Bini dia Allah letak cinta, tak sah. Jadi dia anak angkat kita. Tak puas hati lagi Firaun. Ini budak dia. Nak tengok dia ni budak pandai ke budak bodoh. Bagi dia pilihan, bara atau makanan. Musa AS nak ambil makanan, malaikat tak tangan dia, makan bara dia. Mulut dia, lidah dia cacat, dia tak pandai cakap. Baru Firaun kata ini budak bodoh. Jadi Firaun dia tak gembira. Berita dia punya kerajaan akan hancur, dia tak gembira.
Selalu pergi tandas ya. Korang setelah dapat berita macam Hanzalah sekarang. Orang yang selalu dapat, yang dia selalu pergi tandas. Berak tak betul. Ketakutan macam Hanzalah. Apa yang Hanzalah takut ni? Ada kerajaan dia nak hancur macam Firaun. Jadi mereka-mereka yang sebenarnya kaya semua, yang dalam hati kecil dia, satu hari aku akan tinggalkan ni semua. Itu buat dia duka cita. Jadi macam nak hilang? Karaoke. Pergi nyanyi. Pergi sana sini. Lupakan. Macam tak mati. Last kena dapat berita ya. Dia orang pun takut ya. Tiap kali jumpa doktor, peksa. Doktor, tuan dapat kanser. Saya tak mau mati. Doktor bilang saya tak boleh buat, awak tak mau mati. Kami dah cuba semua. Tak lama lagi awak akan mati. Macam Sufyan ni dapat berita mati. Besok dia jumpa doktor. Doktor kata kamu ada kanser. 2 bulan lagi. Ingat dia nak keluar tak 4 bulan? Agak-agak. Sufyan, kalau kau diberitahu dalam 4 bulan lagi kau akan mati oleh doktor lah, kau percaya dia? Ada tengok kanser ni. Masa tu juga Sufyan kata, Amir Sa'ad, saya nak keluar. Saya tak pasang kau tiba-tiba jadi baik ni. Punya dapat report doktor tak lama lagi. Kami boleh bantulah ni. Tapi pada umumnya kau 4 bulan ni. Hilang semua dia punya taste dunia ni. Dunia ni punya kelazatan yang dia suka hari ni semua hilang. Jadi apa ada kat dunia ni yang kita nak gembira sangat? Kita belum mati lagi. Diberitahu mati pun kita dah hilang. Hilang sukacita dah. Muka Rashidi kalau dia diberitahu dia akan mati dalam sebulan lagi. Dia punya perut, dalam perut tu ada kanser. Radang. Kamu ni nampaknya tak lama lagi, kata doktor. Saya cakap betul. Kata Rashidi, saya tak mau mati doktor. Anak saya baru kecil 2 orang. Belum kahwin lagi. Saya belum dapat anak cucu lagi. Kata doktor, kami tak boleh buat apa. Nyawa ni bukan kami punya, Allah punya. Agak-agak Rashidi dia duduk bayan apa semua dengan gembira. Duka cita semua. Amal tak ke mana. Harta memang tak ada. Dia yang tak ada harta pun duka cita. Sufyan pun akan duka cita. Jadi inilah perkara yang kita kena fikir. Kenapa kita sangat suka dengan dunia ni? Sedangkan dia memang tidak lama dengan kita. Tak ada siapa pun yang mati dapat bawa apa yang dia ada. Mati saja terus tukar milik. Kata Nabi, mati saja harta terus tukar milik. Saudara mara kenalan mandikan jenazah, bawa ke kubur. Sakat situ je. Yang masuk ke dalam kubur amal, baik atau buruk. Jadi kata Nabi, mana satu sahabat kamu yang baik? Semua sahabat kata yang amal ya Rasul. Orang lalu kat kubur, Ali radhiyallahu anhu, kalau orang dalam kubur ni ditanya apa dia nak sekarang, dia tak ada nak dunia punya. Yang dalam kubur sekarang beria nak dunia macam Rashidi ni. Ya, tapi kalau Rashidi dah tahu dia akan mati dalam 3 bulan lagi, tak ada nak dunia dah. Hanya dengan berita sikit aja dah hilang. Sebab hakikatnya manusia tahu dia tak boleh bawa dunia dia, yang dia sayang, yang dia suka, tak boleh bawa. Yang dia boleh bawa amal, itu dia tak percaya.
Sebab apa nak bawa? Dunia yang disuka tak boleh bawa, amal tak ada. Yang bersama dia amal buruk, yang disuka jadi api membakar dia. Habislah, hilanglah segala kenikmatan. Impian ada rumah, ada kolam mandi rumah tu, semua hilang dalam sekelip mata. Jadi lebih baik kita merasai kita mati sebelum kita dimatikan. Ada baik kita selalu mengingati mati. Macam Sufyan ni, dia tak ingat mati ni. Kita mengingati mati sebelum kita mati dan bersiap sedia menghadapi dia. Itulah orang paling bijak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada benda yang paling manusia akan merasai berfaedah untuk diri dia di dunia ni pun dan di akhirat, melainkan iman dia yang baik dan amal dia yang bagus. Dan tak ada siapa boleh pelihara kita daripada keburukan, bahaya di dunia ni dan di akhirat, melainkan Allah. Kalau Allah tak baik dengan kita, Allah murka dengan kita, habislah hidup. Tak ada guna dan tak ada faedah. Tak ada yang kita patut sayang, cinta, taat, mentaatinya, melainkan pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala, yang sayang pada kita. Dan kita kena mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Jangan tak cinta dia, jangan tak suka dia. Kerana apa? Allah SWT kata, kamu cinta aku dan kamu cinta orang yang aku cinta. Kalau kamu tak buat itu, mana kamu tak cinta aku betul. Kan? Okey guys.